كاملة وسلم سلام تاما على سيدنا محمد لله ينحل به العقد وتنفرج به الكرب ويقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم سلام تاما على سيدنا محمد لله ينحل به العقد وتنفرج به الكرب ويقضى به الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cobaan 1 2 3, cobaan 1 2 3. Ini boleh? Ini istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim, nawaitu at-tadhakkura wat-tadhkir, nawaitu an-naf'a wal-intifa', nawaitu al-ifadah wal-istifadah, nawaitu al-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah, wa du'a ila al-huda ibtigha'an fi maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, kita ini adalah pengajian yang pertama bagi kitab Ilmu Mantiq, ya. Setelah daripada kita selesai pengajian kitab Al-Misbahul Munir di dalam fan ilmu tauhid, dan insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita setelah ini di dalam ilmu mantiq dengan menggunakan kitab Risalatun fil Mantiq karangan Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Syekh Yasin adalah seorang ulama yang masyhur di dunia, yang digelar dengan Musnid ad-Dunya. Tak dengar? Bergema? Ya, mungkin bergema. Jadi kebanyakan daripada para masyayikh itu mengambil sanad daripada Syekh Yasin Padang, Syekh Yasin Padang. Hatta tutup guru kita yang mengaji di Mekah dulu pun seringkali menyebut tentang kisah-kisah dengan Syekh Yasin Padang, banyak. Baik, dan salah satu karangan beliau di dalam ilmu itu ialah ilmu mantiq, di mana Syekh Yasin dulu dibuat madrasah di Mekah, Darul Ulum. Kemudian di situ banyak pelajar-pelajar yang masuk kepada Darul Ulum untuk belajar. Kemudian Syekh Yasin mendapati bagaimana untuk memudahkan kepada para pelajar mempelajari ilmu bagi mubtadi'in. Maka Syekh mengarang beberapa kitab di dalam pelbagai fan, bukan saja ilmu mantiq, hadis, balaghah dan sebagainya, wada', untuk memudahkan para mubtadi'in mempelajari ilmu, supaya menjadi tangga untuk mencapai kepada satu level yang lebih tinggi. Jadi ilmu mantiq ini dia adalah ilmu alat, ilmu ini adalah ilmu alat. Dia bukan ilmu maqasid, berbeza dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu maqasid, tapi ilmu mantiq ini dia ilmu alat. Jadi ilmu alat dia sebagai wasail untuk mencapai kepada maksud, seperti juga ilmu nahwu, saraf, balaghah, usul fiqh, itu semua ilmu-ilmu wasail untuk mencapai kepada maksud dia. Dan saya kira kitab ini di antara kitab yang mudah bagi para mubtadi'in itu memahami. Kadang-kadang setengah orang dia takut untuk masuk mempelajari ilmu mantiq kerana dengar mantiq je lari, takut, susah. Saya pun pada awal macam tu. Mula-mula kita mungkin terkejut, kalau kita tak pernah dengar kita mungkin terkejut, tetapi lama kelamaan dia akan jadi biasa. Apapun ilmu macam tu, untuk permulaan kita akan rasa satu perkara yang baharu, kemudian semakin lama kita membiasakan dengan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan menjadi ringan bagi kita.
InsyaAllah ya, semoga Allah Ta'ala mempermudahkan bagi kita dalam memahami ilmu ini ya. Dan ilmu mantik ini ya, dia ilmu yang mengajar kita cara berfikir ya, cara berfikir yang betul ya. Sebab itu di dalam walaupun seseorang itu dia mempunyai akal, tetapi tak semesti dia dapat berfikir dengan cara yang betul ya. Jadi datangnya ilmu mantik itu untuk memperbetulkan cara berfikir seseorang. Hakata ya. Baik. Sebelum kita memulakan membaca kitab ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para keluarganya, dan kemudian kepada tuan musannif kitab ini Syekh Yasin Al-Fadani dan seluruh ahli keluarganya bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Siapa nak baca? Man yaqra. Baca daripada Muqaddimatul Musannif. Nawir, boleh? Baca. Wa ala baik, baca. Sabar. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amma ba'd. فهذه رسالة لطيفة في علم المنطق على طريق السؤال والجواب. جمعها لتكون baca. Jama'tuha litakuna بمثابة سلم للإخوان المبتدئين في تفهم الكتب المتداولة في هذا العلم وعونا له على الدخول في علم أصول الفقه والبلاغة. علم أصول الفقه والبلاغة. والله أسأل أن يعم بها النفع. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Musannif memulakan karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sedikit ya, kita bahas sedikit Bismillah untuk muqaddimah. Baik, musannif memulakan karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Jadi ba di situ ialah ba isti'anah. Kita sebut ba lil isti'anah, al isti'anah ala wajhi tabarruk. Kenapa? Kerana setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah ya, dilekatkan ba tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismi
ismi itu ialah nama, ya. Sama ada ismi itu berasal daripada simatun ataupun berasal daripada sumuwun, ya. Jikalau di sisi ulama-ulama Basrah kata ismi itu berasal daripada sumuwun. Sumuwun itu bermaksud tinggi, ya, tinggi. Ataupun al-isim itu bermaksud dengan simah. Simah itu ialah alamah di sisi ulama Kufah. Allah itu ialah alamun bi dzatil wajibil wujud, nama bagi zat yang wajibul wujud, yang wajib ada, ya. Sebab itu Allah itu dia bukan Tuhan, tetapi dia nama bagi Tuhan, ya. Nama bagi zat yang wajibul wujud. Ar-Rahman itu ialah sifat bagi Allah yang pertama. Ar-Rahim ialah sifat bagi Allah yang kedua. Ar-Rahman itu lebih mubalaghah daripada Ar-Rahim. Kerana apa? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na, ya. Kerana huruf pada Ar-Rahman itu ada 5, Ar-Rahim ada 4, ya. Tetapi dia mushtaq daripada kalimah yang sama, iaitu rahimah, ya. Rahamim. Baik. Dan sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman itu merangkumi kepada segala makhluk, ya, sama ada orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Adapun sifat Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Jadi musannif memulakan kitab ini dengan basmalah dan dengan hamdalah. Basmalah, kata Nabi SAW, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau fahuwa ajzam atau fahuwa abtar. Di dalam riwayat yang lain Nabi kata kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta' fahuwa ajzam fahuwa abtar, ya. Ada dua riwayat. Jadi seolah-olah dua riwayat ini tidak berselari di antara satu sama lain, ya. Kerana satu hadis Nabi kata setiap perkara yang tidak dimulakan, ya, perkara-perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu terpotong atau terputus. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi kata setiap perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah itu terpotong. Ini ay qalilul barakah, ya. Apa maksud al-jazam? Ay qalilul barakah. Baik. Maka ulama kata di sini dua hadis ini dia tidak bertentangan antara satu sama lain, ya. Tetapi dia saling mendirikan di antara satu sama lain, ya. Kerana pada hadis yang pertama kullu amrin dhi balin bi bismillah, itu maksudnya ialah permulaan ibtida'un hakikiyun. Hadis yang kedua ibtida'un idhafiyun, ya. Jadi ibtida' hakiki itu ialah ibtida' yang tidak dimulakan dengan apa-apa sebelum dia. Adapun ibtida' idhafi seperti alhamdulillah itu ialah permulaan yang dimulakan oleh sebelumnya oleh sesuatu, ya. Sebab itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Maka basmalah itu adalah ibtida' hakiki, alhamdulillah itu adalah ibtida' idhafi. Baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Bermula salawat dan salam itu atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrafil mursalin, ya.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini murad musannif zahirnya mengkhabarkan, tetapi pada hakikat dia adalah doa insya, ya. Kita panggil khabariyatun lafzan, insya'iyatun ma'nan. Jadi amma ba'du fahadhihi risalatun latifatun fi ilmil mantiqi. Adapun kemudian daripada itu, maka ini ialah risalah yang kecil pada ilmu mantik, ala tariqi su'ali wal jawab, di atas jalan soal jawab, ya. Jadi musannif akan membentangkan segala permasalahan, ya, ataupun kita kata pengenalan kepada ilmu mantik itu dalam bentuk soal dan jawab, ya. Berbeza kalau dalam kitab seperti Sulam Munawwarah, ya, dalam bentuk bait, sah. Kalau dalam Kisah Buji dalam bentuk nasar, ya. Di sini musannif akan datangkan dengan bentuk soal dan jawab. Jama'tuha, aku himpun akan dia, risalah ini, litakuna bimathabati thullamin li ikhwanil mubtadi'ina fi tafahumil kutubil mutadawalah fi hadzal ilm, ya, supaya kitab ini dia menjadi tangga bagi saudara-saudara aku yang mubtadi'in pada memahami kitab-kitab yang tersebar pada fan ilmu ini, yakni ilmu mantik, ya. Wa'aunan lahum, dan supaya membantu mereka itu ala dukhuli fi ilmi usulil fiqhi wal balaghah, ya, dan supaya kitab ini dapat membantu mereka masuk kepada ilmu usul fiqh dan juga balaghah, ya. Kerana apa? Kerana usul fiqh itu istimdadnya salah satunya ulumul aqliyah, ya, ilmu kalam, ya. Begitu juga dalam balaghah, ya. Balaghah itu dia itu kita kata diambil daripada mantik, ya. Daripada mana datang hakiki dan majazi? Mantik, kinayah, mantik, ya. Jadi, ya, begitu juga nahwu, saraf, daripada ulumul aqliyah, ya. Sebab itu sesiapa yang mempelajari ilmu mantik itu akan mempermudahkan dia di dalam memahami ilmu-ilmu yang lain, ya. Baik, ya, kadang-kadang orang belajar ilmu sampai 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau orang yang mahir dalam ilmu mantik, mungkin dia perlu 5 tahun, ya. Kenapa? Kerana segala ilmu itu dia terbina di atas ilmu mantik, ya. Subhanallah, ya, dia ilmu yang berbentuk kulli, ya, kulli. Dia meratai segala ilmu itu akan terbina di atas dia, ya, ilmu mantik. Wallaha as'alu ay ya'umma biha an-naf'a, amin. Baik. Mabadi'u ilmil mantiq. Iqra. Soal, ma huwa ilmul mantiq? Jawab, huwa ilmun yubhatu fihi anil ma'lumati tasawwuriyati wa tasdiqiyati min haythu innaha tuwassilu ila majhul tasawwuri aw tasdiq. Baik. Ma huwa ilmul mantiq? Apa itu ilmu mantik yang pertama, ya? Ini tradisi para ulama, setiap ilmu dia mempunyai mabadi' yang tersendiri, ya. Dia panggil dengan mabadi' asyarah, ya. Inna mabadi kulli fani asyarah, al-haddu wal mawdu'u was summa thamarah. Lagi wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu wastimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Jadi di sini musannif akan mendatangkan mabadi' ilmu mantik sebelum daripada musannif masuk kepada perbahasan ilmu mantik. Baik.
Apa itu ilmu mantik? Yang pertama, al-haddu, takrif dia. Itu ialah ilmu yang dibahaskan padanya tentang maklumat-maklumat tasawwuriyah dan tasdiqiyah. Ya. Min haitsu innaha, daripada sekira-kira ilmu ini, ya, dia akan menyampaikan, ya, maklumat dengan maklumat yang kita dapatkan tadi, tasawur dengan tasdik, itu kita akan dapat menyampaikan kepada majhulat tasawuri wa tasdiki. Ya. Jadi nanti di depan kita akan bahas tentang ini. Tak apa, saya sebut sedikit, ya. Dia ada pembahagian di dalam ilmu mantik ini, ya. Tasawur dan juga ataupun tasawurat dan juga tasdiqat. Ya, ada mabadi'ut tasawurat, ada mabadi'ut tasdiqat. Ada mabadi'ut tasawurat dan ada mabadi'ut tasdiqat. Kemudian nanti ada maqasidut tasawwurah dan juga ada maqasidut tasdiqat, ya. Nanti kita akan belajar, ya, apakah itu mabadi'ut tasawwurat. Itu ialah yang kita akan belajar dalam kuliatul khams, ya, kuliatul khams. Kemudian barulah masuk kepada dia punya maqasid, ya, maqasid kepada dalam ilmu tasawuri ini, iaitu al-mu'arrifat, ya, al-mu'arrifat. Ya, kemudian kita akan mempelajari bab tasdiqat. Tasdiqat ada dua, mabadik dan juga maqasid. Mabadiknya itu ialah disebut dengan al-qadaya, ya. Kemudian barulah kepada maqasid. Maqasid tasdiqi itu ialah al-aqisah, ya, qiyas. Maka dengan ilmu mantik, seseorang dia akan mencapai kepada perkara yang diketahui yang berbentuk tasawuri dan juga tasdiqi. Dan tasawuri dan tasdiqi itu kita akan faham, di mana kita faham itu kepada perkara yang asalnya majhul, ya. Jadi asal bagi sesuatu itu dia majhul, dan dia terbahagi kepada dua, tasawuri dan juga tasdiki. Apa itu tasawuri dan apa itu tasdiki? Tasawur itu kita memahami tentang sesuatu mufrad, ya, memahami tentang sesuatu mufrad. Tasdiki itu kita memahami tentang nisbah di antara dua perkara, ya. Ataupun kita kata kita memahami hukum di antara dua mufrad. Macam mana? Contoh, kita kata Zaidun qa'imun, ya. Zaid itu berdiri. Zaidun, kita memahami tentang Zaid, itu nama dia tasawwur. Kita memahami tentang qa'im, itu tasawwur. Kita memahami nisbah antara Zaidun qa'imun, itu nama dia tasdik. Aywa. Ya. Begitu juga kita kata gula itu manis. Gula, mana mubtada, mana khabar? Gula mubtada, manis khabar. Kita memahami tentang mubtada dan kita memahami tentang khabar, itu kedua-duanya dinamakan dengan tasawwur, ya. Kita memahami dulu tentang satu-satu perkara. Apa itu gula? Oh, gula itu warnanya putih. Kalau gula brown lah. Kemudian macam mana rasa gula? Manis. Tak, yang ni kita kenal zat gula tu, ya. Oh, dia bukan lembut, dia keras. Kalau kita pegang tu kita tahu itu gula. Sekarang kita tasawur ini gula. Kemudian apa itu manis? Kita tasawur apa itu manis. Setelah kita mentasawurkan dua-dua perkara tadi, maka di sana barulah terbitnya tasdik,
yakni kita menghukum hubungan di antara gula dan manis. Ya. Hadza huwa. Ya. Sebab tu dalam mantik kita tak sebut mubtada khabar, kita sebut maudhu' mahmul. Ya. Dalam bahasa Melayu kita sebut subjek predikat. Ya. Subjek dan predikat. Ya. Kalau dalam mantik dia sebut dengan maudhu' dan mahmul. Ya. Jadi tengok ya. Sampai. Di dalam ayat ini kita kata Zaidun qa'imun. Ya. Zaid kita kata mubtada, qa'im kita kata khabar. Di dalam mantik dia sebut dengan maudhu' mahmud. Kita mengetahui tentang zat Zaid, ya, kalimah mufrad Zaid, itu nama dia tasawwur. Kemudian kita mengetahui kalimah qa'im, seorang yang berdiri, itu ialah tasawwur. Ya. Jadi kedua-dua ini tasawwur. Ini pun tasawwur. Kemudian kita mengetahui nisbah di antara Zaid dan qa'im, maka di sini ialah tasdiq. Ya, idraku hukmin, kita menghukum di antara Zaid dan qa'im itu ada satu nisbah. Ya. Baik. Jadi sebab itu di dalam nisbah ini nanti ada khilaf, ya, adakah nisbah ini ialah adakah hukum dan tasdik itu ialah satu perkara ataupun berbeza lagi? Tak apa. Ya. Tetapi di sini tasdik di sini sama ada seseorang itu dia akan mentasdikkan hubungan di antara Zaid dan qa'im itu wuku' ataupun la wuku'. Ya. Adakah benar-benar berlakunya Zaid itu qa'im ataupun tidak berlakunya Zaid itu qa'im, itu nama dia tasdik. Sama ada wuku' ataupun la wuku'. Ya. Baik. Di situ dulu, ya. Kita buat misal lain. Apa dia? As-sukar Zaidun talibun. Zaid itu talib. Zaid itu seorang penuntut. Di dalam tasawur dan tasdiqat, kita kena mengetahui apa itu Zaid dan kita kena mengetahui apa itu talib. Setelah kita mentasawur kedua-dua mufrad ini, kemudian barulah kita meletakkan hukum di antara Zaid dan juga talib. Ya. Adakah benar Zaid itu ialah talib ataupun tidak? Ya. Baik. Di situ tasawur dan tasdiqat. Nanti dia panjang sebenarnya. Dia bukan setakat tu je. Di dalam takrif yang lain, ya, di dalam takrif yang lain, ulama mentakrifkan ilmu mantik itu dengan alatun qanuniyatun.
alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna anil khata'i fit tafkir. Ya, alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna anil khata'i fit tafkir. Ya, anil khata'i fit tafkir. Ilmu mantik itu ialah alat qanuniyah. Ini maksudnya ialah qawaid kulliyah. Dia adalah alat, satu qawaid kulliyah yang menjaga akal seseorang. Kaedah tadi tu, dia dapat menjaga akal seseorang daripada tersalah di dalam cara berfikir, ya, daripada salah cara berfikir, ya. Tak payah main. Alatun. Oh, takrif bagi ilmu mantik, okay, dengan takrif yang lain kita kata alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna anil khata'i fit tafkir. Ilmu mantik iaitu ialah ilmu, ya, alat, sebuah alat, ya, ataupun kita kata qawaid kulliyah yang dibina untuk menjaga seseorang itu daripada tersalah di dalam cara berfikir, ya. Kerana kita ni manusia, manusia dia mudah untuk terpengaruh cara berfikir dia, ya? Mungkin dengan persekitaran dia, keluarga dia, atau mungkin dengan sebab emosi dia, ya? Ini khali balak, orang perempuan orang perempuan emosi, ya. Kadang-kadang sebab sekitar kita, kawan-kawan kita, ataupun kerana kita ini ada kumpulan, ya? Kita ada sifat taksub kepada kumpulan, ya? Maka itu akan mengganggu cara kita berfikir, ya? Maka dengan ilmu mantik itu akan meluruskan seseorang cara berfikir, ya. Sebab itu nanti Syekh Hasan akan sebut, ya, seseorang itu dia tak boleh ada sifat taksub kepada satu-satu kumpulan, ya. Itu akan menjadi penghalang kepada dia di dalam dia menggunakan ilmu ini. Tak boleh, ya. Hatta guru kita sekalipun, ya. Adab cerita lain, ya. Adab itu bab lain. Tapi ini ilmu mantik ini, dengan cara berfikir yang betul, kita akan mencapai kepada satu kebenaran, ya, satu kebenaran. Kerana yang maksum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun setelah daripada itu tidak ada yang maksum, yakni mungkin untuk jatuh kepada kesalahan, ya. Jadi jatuh kepada kesalahan itu tidak suci daripada seseorang. Kerana seseorang itu dia mungkin untuk terjatuh, ya. Ya, walaupun orang itu masyhur macam mana pun, walaupun orang itu ada PhD, doktor, ya, belajar Azhar, tak, itu tidak menghalang seseorang itu daripada tersilap di dalam sesuatu perkara, ya. Sebab itu Imam Ghazali menyebut di dalam kitabnya Qisasul Mustaqim tentang golongan taklimiyah, ya. Golongan taklimiyah, ya, mereka ini, Imam Ghazali tanya kepada seorang budak, dia kata, itu guru aku yang ajar, ya, itu guru aku, dia yang ajar, ya. Dia ada anak murid ramai, ya. Siapa yang suruh kau belajar dengan dia?
mak aku yang suruh, takkan aku nak. Jadi yakni seolah-olah dengan sebab pengiktirafan daripada mak dia, itu menjadikan guru dia itu suci daripada kesalahan. Dengan sebab banyaknya ikut-ikutan pengikut kepada seorang guru, itu menyebabkan guru itu suci daripada kesalahan. Tak, ya. Sebab itu dengan ilmu mantik nanti kita akan mempelajari macam mana untuk meluruskan cara kita berfikir. Ya. Ya. Dia sebab setengah orang tu dia salah di dalam memahami adab. Ya. Salah dalam memahami masalah adab. Ya. Sehingga adab itu mengatasi kebatilan. Ya. Ini sesuatu yang kita kata ya, kurang teliti dalam masalah adab. Ya. Banyak saya jumpa, ya. Kalau guru-guru yang betul-betul lurus, ya, dia berpegang atas qawaid ilmu, dia tak apa ni, dia tak takut, dia tak apa, dia tak ada sikit-sikit cakap, oh kita nak jaga adab dengan guru, tak. Ya, ini bukan masalah adab, ya. Tapi kalau seseorang itu salah, walaupun dia masyhur macam mana pun, salah tetap salah. Ya. Ya, kadang-kadang kita salah, orang betulkan kita. Ya, kerana kita, walaupun kita belajar ilmu mantik, kadang-kadang kita tak mengaplikasi ilmu itu, ataupun kita dipengaruhi oleh sekitar kita. Dengan sebab pengaruh sekitar kita, kadang-kadang kalau orang berkahwin, isteri dia pengaruh. Ya, orang couple, girlfriend dia. Ya. Ya, sampai dia tak boleh membezakan di antara hak dan batil. Ya. Ini banyak, ya. Kadang-kadang anak, oh sebab ni anak aku, dia betul, dia betul. Walaupun anak dia buat salah, tapi anak dia tetap betul. Sebab apa? Itu anak. Tengok, ya, ketika itu lari dia punya kaedah itu tidak digunakan. Ma mawdu'uhu, ما موضوعه المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إيصالها إلى مدلولات. Baik. Maudhu' bagi ilmu mantik itu ialah maklumat-maklumat tasawuriyah dan juga tasdiqiyah min haitsu ithaluha. Ya. Yakni sekira-kira dengan maklumat tersebut seseorang itu akan mencapai, ya, maklumat itu sama ada dia berbentuk tasawuri ataupun tasdiki, dia akan mencapai kepada perkara-perkara yang majhulat tasawuri dan juga tasdiki. Ya. Seperti tadi, Zaidun qaibun. Mula-mula seseorang itu ketika dia mendengar orang yang berkata Zaidun qaimun, dia jahil kepada Zaid, diri Zaid. Itu dipanggil apa? Majhul tasawuri. Sah? Kemudian orang itu kata qaimun, orang itu dia jahil tentang qaim, yakni dia jahil kepada tasawur, majhul tasawuri. Dua. Kemudian dia jahil kepada hubungan di antara Zaid dan juga qaim. Itu nama dia majhul tasdiki. Dengan dia mengetahui apa itu Zaid, apa itu qaim, dan apa itu nisbah di antara Zaid dan qaim, maka itu akan menyampaikan dia kepada maklumat tasawuriyah wa tasdiqiyah min haitsu ithaluha ila majhul. Baik. الجواب هو أرسطاطاليس من الحكماء. Siapakah peletak ataupun siapakah pengasas bagi ilmu ini, iaitu Aristoteles min al-hukama, ya, ataupun nama lainnya Aristo. Itu orang yang sama, ya.
Aristo gurunya itu ialah Aflatun. Ya, guru dia siapa? Aflatun. Ya, Aflatun dia belum lagi menyusun satu ilmu nama dia ilmu mantik, tak. Tetapi yang menyusun ilmu ini ialah murid dia, iaitu Aristo. Ya, murid kepada Aristo Farfarius. Ya, pernah dengar? Farfarius itu ada syajarah Farfarius. Ada gambaran. Itu anak murid dia buat tu. Ya. Ya, dia asal ilmu mantik ini dia daripada Greek Yunan, ya. Kemudian waktu itu berlaku timbulnya golongan-golongan Sofostoiyah. Golongan Sofostoiyah itu terbahagi kepada 3 mazhab, ya. Mereka ini, ya, golongan-golongan ini, mereka hendak memesongkan manusia yang ada pada ketika itu daripada hakikat kebenaran. Ya, ada yang nama dia mazhab Inadiyah. Ya, golongan yang sentiasa inat ni maksudnya ingkar. Ya, bagi mereka tasawuri dan badihi dan nazari ini tak ada. Ya, mereka tak nak semua ni. Ya, apa sahaja yang orang cakap semuanya mereka akan ingkar. Ya, golongan Inadiyah. Yang kedua golongan Al-Indiyah. Indiyah itu golongan yang apa sahaja yakni betul ataupun tidak sesuatu perkara itu atas kamu. Ya. Ya, betul ataupun benar ataupun tidak sesuatu perkara itu atas kamu. Ya, itu golongan Indiyah. Yakni pada mereka Tuhan tak ada. Di sisi aku Tuhan itu betul, Tuhan tak ada itu betul. Di sisi kamu Tuhan tak ada itu salah, pi kamu kan. Tapi di sisi aku Tuhan tak ada itu betul. Ya, itu Indiyah. Jadi apa kita kata golongan hari ini? Ada kan? Apa dia? Saya tak ingat. Ada gelaran dia. Kalau saya kata air ini tawar, tapi orang tu nak kata air ini manis, masing-masing lah. Ya, itu di sisi dia. Di sisi dia dia kata dia manis, tak apa. Dia benar, saya pun benar. Itu nak memesongkan hakikat manusia pada ketika itu. Jadi bila manusia pada ketika itu mendepani dengan cabaran pemikiran seperti ini, mereka akan kita kata tidak ada hala tuju di dalam mencapai hakikat kebenaran. Okay. Dan golongan yang terakhir ialah Al-Adariyah. Al-Adariyah, aku tak tahu. Ya, maksudnya mereka ini Allah ada ke tak? Tak tahu. Air ni tawar ke manis? Tak tahu. Tak tahu. Ya. Ya, semuanya tak tahu. Ya, maknanya dia tak ambil tahu tentang Tuhan ada tak ada. Ya, itu mazhab dia. Ya. Jadi golongan-golongan falsafah, ya, seperti Socrates, ya, Aristo, Aflatun, mereka hendak berusaha untuk rot ke atas golongan-golongan ini, ya, supaya dapat membenarkan manusia pada ketika itu di dalam cara berfikir. Ya. Jadi dengan sebab itu adanya ilmu ini, ya, supaya membetulkan manusia ketika itu di dalam cara berfikir yang benar. Ya. Baik. Aywa. Ma ismuhu huwa ilmu al-mantiqi wa yusamma aidan bil mizan wa mi'yar al-ulum. Baik. Apakah nama bagi ilmu ini dinamakan juga dengan al-mizan? Begitu juga mi'yarul ilm ataupun mi'yarul ulum.
ataupun boleh dinamakan juga dengan madarikul ulum. Dia dulu zaman dahulu Khalifah Ja'far bin Mansur, kalau tak salah saya, Abbasiyah, kerana perlu mendepani cabaran pemikiran pada ketika itu, maka Ja'far al-Mansur dia membuat satu madrasah nama dia Baitul Hikmah. Pernah dengar? Hari ni ada kan Baitul Hikmah. Apa Baitul Hikmah? Hikmah itu bukan hikmah kalam mutiara, hikmah orang dulu mereka memahami hikmah itu dengan ilmu ini, ilmu yang mengajar cara berfikir yang benar. Tetapi hari ini kita sebut hikmah dengan makna kata-kata hikmah, madarikul ulum. Imam Ghazali dalam kitab dia tak guna seperti kitab-kitab yang lain. Dia guna dengan mizanut talazum, mizanut ta'anud, mizan al-awsat, mizan sugra, kubra, macam tu, jadi ilmu mantik itu asalnya di falsafah, dia bercampur dengan falsafah, seperti karangan Imam Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Kindi. Itu dia bercampur dengan ilmu-ilmu falsafah, falsafah Islam. Dia bercampur dengan falsafah Greek Yunan. Kemudian pada zaman Khalifah Ma'mun, kalau tak salah saya, kerana perlu mendepani cabaran pemikiran pada ketika itu, maka Khalifah menyuruh kepada para ulama yang ada pada zaman itu untuk menterjemahkan kitab-kitab daripada Greek Yunan dalam ilmu falsafah ini kepada bahasa Arab, Jadi ulama pada ketika itu, mereka yang menterjemahkan akan mendapat ganjaran daripada Khalifah. Sebab itu ilmu ini tersebar di kalangan orang Islam. Tetapi dulu ilmu ini hanya terhad kepada memahami ilmu falsafah. Kemudian datang Al-Imam Al-Ghazali. Beliau meluaskan cara penggunaan ilmu mantik itu ke dalam ilmu-ilmu yang lain, wa imma usul fiqh, balaghah, nahwu, saraf, semua ilmu dimasukkan. Yakni ilmu Imam Ghazali, dia memperaktikkan ilmu mantik itu ke dalam seluruh fan ilmu. Jadi ilmu mantik itu tidak terhad faedahnya kepada memahami falsafah sahaja, kemudian tersebar, jadi kemudian barulah generasi itu terus mara, dan ulama-ulama membuat syarah, Jadi sebab itu kita tengok mustalahat yang digunakan oleh Imam Ghazali, dia cuba menukar istilah-istilah falsafah itu kepada bahasa Islam, nak diislamisasikan, Adakah salah kita mengambil ilmu itu daripada Greek Yunan, di mana mereka itu tidak beriman kepada Allah? Tak salah, selama mana ada kebaikan padanya, maka perkara itu baik, selama mana perkara itu buruk, maka perkara itu buruk, tanpa memandang kepada orang yang menyusun kitab itu, walaupun orang itu kafir sekalipun, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, kita kata makana sahihan fahuwa sahih, wa makana fasidan fahuwa fasidun.
mastimdaduhu minal aqli. Apakah istimdad ilmu mantik ini? Iaitu daripada akal. Ya, akal. Ma ghayatuhu, nah, ما غايته الجواب هي عصمة الإنسان أن يضل فكره في العلوم. ما غايته هي عصمة الإنسان أن يضل فكره في العلوم. Menjaga, tujuan daripada ilmu ini ialah menjaga manusia daripada sesat, ya, berfikir di dalam ilmu, ya. Dia boleh menjaga seseorang itu daripada sesat pemikirannya, ya. Jadi dalam ilmu apa sekalipun, ya, dalam ilmu apa sekalipun, ya, maka ilmu mantik itu sangat diperlukan, ya, terutama di dalam bab istidlal, ya. Ya, dalam istidlal ilmu kalam, ya, usul fiqh, di sana akan bermain dengan ilmu mantik, ya. جواب فيه تفصيل وهو أن ما ليس مخلوطا في سياد الحكماء كهذه الرسالة ليس في جواز الاشتغال به خلاف، بل فرض كفاية على أهل كل أقليم لأنه يتوقف عليه رد الشكوك وشبه المبتدعة، وهذا فرض كفاية. ما حكم تعلمه? Apakah hukum di dalam mempelajari ilmu ini? Fihi tafsilun, padanya itu ada tafsil. Mempelajari ilmu mantik ini kita nak tahu hukum mempelajari dia. Sebagaimana apa hukum mempelajari ilmu nahu, apa hukum mempelajari ilmu akidah, apa hukum mempelajari ilmu matematik, apa hukum mempelajari ilmu sihir. Apakah hukum mempelajari ilmu mantik? Annama laysa makhlutan bi kufriyatil hukama'i ka hadhihi risalah. Laysa fi jawazil ishtighal, laysa fi jawazil ishtighal bihi khilafun. Barang yang tidak bercampur dengan kekufuran hukama seperti risalah ini, ya, maka tidak ada khilaf kepada keharusan mempelajari itu, ya. Begitu juga di dalam kitab Idahul Mubham, ya, Isa Ruji, ya, itu tidak ada khilaf di dalam mempelajari ilmu-ilmu tersebut dalam kitab tersebut. Kenapa? Kerana dia telah dibersihkan oleh pengarang daripada perkara-perkara kekufuran falasifah. Bal fardu kifayatin ala ahli kulli iklim. Bahkan kata musannif, ilmu ini ialah hukumnya fardu kifayah, ya, mempelajari ilmu ini ialah fardu kifayah di atas seluruh manusia. Li'annahu yatawaqqafu alaihi raddu syukuki, ya, kerana dengan ilmu ini seseorang itu dia mampu untuk raddu syukukil musyakkik, ya, dia membantah ataupun kita terad ni, menentang ataupun apa rad bahasa Melayu? Menentang, ya, menolak syak-syak yang didatangkan oleh orang yang mendatangkan syak kepada akidah, ya. Begitu juga syubhah golongan-golongan bid'ah, ya. Maka dengan sebab itu perlunya kepada agama ini ada ahli yang mampu untuk menolak untuk menolak syubhah yang didatangkan oleh golongan-golongan ahli bid'ah, ya. Seperti masalah yang tersebar pada hari ini,
ya, yang didatangkan oleh golongan Wahabi, ya, Mujassimah, ya, maka kita perlu kepada ahli yang boleh rad kepada golongan seperti ini, ya. Maka untuk rad itu perlukan kepada ilmu mantik supaya mendapatkan hujah yang kokoh. Ya. Adapun kalau mempelajari itu, kita kata fardu kifayah. Tetapi kalau tidak ada ahli, maka ketika itu fardu ain kepada setiap orang, ya, sehinggalah didapatkan ada orang yang mampu untuk menolak syubhat tersebut. Aywah. Wa amma ma kana mafruḍan bi kufriyatihim fa fihi aqwal thalathah. Ahaduha li Ibn Salah wan Nawawi annahu yuhram, wa thaniha lil Ghazali annahu yajuzu qala man la ya'rifuhu la yuthaqu bi'ilmihi. Wa thalithuha wa huwa al-qawl al-mukhtar annahu yajuzu liman wathiqa min nafsihi bi sihhati dhihnihi wa ma rasal kitab wa sunnatah. Kata musannif, wa amma ma kana makhlutan bi kufriyatihim fa fihi aqwal thalathah. Ya, adapun ilmu mantik yang bercampur dengan kekufuran hukama itu ada 3 pendapat. Ya, maknanya ilmu mantik yang sudah dibersihkan daripada kekufuran para hukama itu harus, ya, harus di dalam mempelajarinya tanpa khilaf. Di sini ialah perbahasan jikalau ilmu itu bercampur dengan kekufuran falasifah. Ahaduha, yang pertama ialah pendapat Ibnu Salah dan juga An-Nawawi, annahu yahrum, ya, bahawasanya mempelajari ilmu itu ialah haram hukum dia, ya. Ilmu yang bercampur, apa dia contoh? Kitab yang bercampur, kitab mantik tetapi bercampur dengan kekufuran falasifah. Seperti pernah dengar Al-Baydawi, Al-Qadhi Al-Baydawi, ya? Beliau ada mengarang kitab Tawali'ul Anwar, ya. Karangan ini dia bercampur dengan falasifah, ya. Maka ini yang dimaksudkan haram, ya, haram mempelajari. Ini untuk di sisi Ibnu Salah dan juga Wan Nawawi. Kenapa? Kerana mereka takut orang-orang yang mempelajari kitab tersebut, mereka tak dapat membezakan di antara yang mana yang benar, yang mana yang salah. Takut orang yang belajar itu tergelincir akidah dia, ya? Jadi untuk menjaga perkara tersebut, maka annahu yahrum, haram. Begitu juga pendapat ini di Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah juga mengharamkan ilmu mantik. Apakah alasan beliau? Alasan Ibnu Taimiyah ialah kerana ilmu ini ialah ilmu yang tidak pernah ada suruhan daripada baginda Nabi SAW. Satu. Yang kedua, kerana ilmu ini dia melawani dengan kaedah yang dibina oleh di sisi Ibnu Taimiyah. Apa dia? Kata Ibnu Taimiyah, setiap perkara yang tidak didapatkan oleh panca indera yang 5, maka perkara itu tak ada. Atas 2 alasan ini, maka Ibnu Taimiyah mengharamkan orang yang mempelajari ilmu mantik, ya. Maka kedua-dua alasan ini adalah batil, ya. Antum cuba baca kitab karangan Syekh Said Fudah hafizahullah ta'ala, kitabnya Tad'imul Mantik, ya. Ada rad ke atas golongan yang mengharamkan, ya, pembelajaran kepada ilmu mantik, ya.
Dan hari inilah, sehingga hari inilah golongan-golongan Wahabi menggemburkan pendapat ini di kalangan kita supaya orang jauh daripada mempelajari ilmu ini. Kalau kita tengok alasan Ibn Taymiyah yang pertama, adakah boleh diterima? Setiap yang tidak disuruh oleh Nabi, maka itu haram. Sebagaimana orang-orang Wahabi hari ini, Nabi tak suruh, Nabi tak buat, adakah bermaksud haram? Tak. Kita kata at-tarku la yaqtadi tahrimahu. Nabi meninggalkan sesuatu perkara itu tidak membawa kepada pengharaman perkara tersebut. Itu kaedah. At-tarku la yaqtadi tahrimahu. Nabi meninggalkan sesuatu la yaqtadi tahrimahu, tak membawa kepada pengharaman sesuatu perkara. Adakah Nabi tidak mempelajari ilmu mantik, maknanya kita haram untuk mempelajari ilmu mantik? Tak. Kenapa? Kerana haram itu terhenti di atas nahyun jazimun. Kerana ada larangan yang putus daripada Nabi, baru itu haram. Tak boleh kita kata naik kereta, apa hukum wanita memandu kereta? Haram, kata Saudi dulu. Tapi hari ini dah halal. Kenapa? Kerana zaman Nabi tak ada. Tak ada. Adakah setiap yang Nabi tak ada, Nabi tak buat, itu bermakna haram? Tak. Kerana kita perlukan kepada dalil yang putus, yang mengatakan Nabi larang, baru jadi haram. Hatta kadang-kadang ada larangan yang Nabi larang, tapi dia tak jatuh sehingga haram, dia jatuh makruh. Baik. Wa thaniha lil Ghazali annahu yajuz. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa qala man la ya'rifuhu la yuthaqu bi ilmihi. Kata Imam Ghazali bahawasanya mempelajari ilmu tersebut hukum dia harus, mantik yang bercampur dengan kufriyatul falasifah, itu hukum dia harus. Kenapa? Kerana kata Imam Ghazali, sesiapa yang tidak mengetahui ilmu mantik, maka dia tidak dipercayai ilmu dia, ilmunya itu tidak dipercayai. Tetapi ada rad pada kalam Imam Ghazali di sini, ada yang kata yang benarnya ialah man la ya'rifu istidlalul mantiq la yusaku bi ilmihi wallahu a'lam. Tetapi kata Imam Ghazali, sesiapa yang tidak mengetahui ilmu mantiq, maka dia tidak dipercayai, tidak diamanahkan ilmunya. Kenapa? Di sisi Imam Ghazali, mempelajari mantiq itu yang bercampur dengan falasifah itu adalah satu keperluan. Kenapa? Kenapa? Kerana bagaimana seseorang dia hendak mempelajari, bagaimana seseorang dia hendak rad ke atas golongan yang mendatangkan syubhah kalau dia tak tahu syubhah tersebut. Bagaimana seseorang dia hendak rad ke atas syukuk yang didatangkan oleh musyakkik kalau dia tak tahu tentang syukuk tersebut? Maka tak dapat tidak, dia mesti mempelajari waham ataupun syak-syak yang didatangkan oleh golongan-golongan yang mendatangkan syak, supaya mereka boleh rad dengan dalil yang kukuh. Wa thalisuha, dan yang ketiga iaitu pandangan yang dipilih annahu yajuzu liman wathiqa min nafsihi bi sihhati zihnihi. Yang ketiga ialah harus bagi orang yang kukuh dirinya
ataupun akalnya dengan, ini kita kata wathiqa min nafsihi bi sihhati zihnihi wa ma rasal kitabi wa sunnah. Orang yang harus mempelajari di sini ialah orang yang mempunyai ilmu yang kukuh, yakni akal dia tu bersih dah. Maknanya kalau dia mempelajari ilmu-ilmu yang bercampur dengan kekufuran falasifah sekalipun, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Kerana dia sudah mahir dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia boleh jaga diri dia daripada tergelincir kepada kekufuran falasifah. Maka dengan sebab itu dia harus untuk mempelajari ilmu tersebut. Wahwal mukhtar. Maknanya kalau orang yang belum mahir di dalam ilmu-ilmu akliyah, sehingga takut dia tergelincir ke dalam perkara-perkara kekufuran falasifah, maka haram dia mempelajari ilmu tersebut. Antum nak mengaji Tawali ul Anwar Imam Baydawi, nanti dulu. Kalau kita tak tahu cara berfikir yang benar, kalau kita belum lagi bersedia untuk bercampur, untuk masuk kepada ilmu yang bercampur dengan kekufuran falasifah, sehingga kita tak dapat bezakan mana satu akidah yang benar, mana satu akidah yang batil, bahaya. Haram mempelajari kitab-kitab Al-Farabi, Ibn Sina, bahaya. Jadi bacalah kitab-kitab Idahul Mubham, Risalatun fi Ilm Al-Mantiq, Isaruji, ataupun Tahzibul Mantiq di Taftazani. Imam Sanusi ada karang kitab mantik, nama dia Mukhtasar Lisanusi. Mukhtasar Lisanusi, ada Imam kitab mantik. Itu tidak bercampur, itu bersih. Begitu juga dengan Syarhus Syamsiyah, syarah kitab Syamsiyah, itu pun bersih daripada campuran dengan kalam-kalam falasifah yang membawa kepada kekufuran. Tengok ta'liq di bawah. Ada ta'liq tak bawah tu? Ada ta'liq? Ada. Sini. Hah? Ini هذا القول مأخوذ من قول الشيخ زكي الدين السبكي لما سئل عنه ينبغي أن يقدم على الاشتغال به الاشتغال بالكتاب والسنة والفقه، فإذا رسخ في الذهن تعظيم الشريعة ولقي شيخا حسن العقيدة فهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث، وكان هذا القول مختارا لجمعه بين القولين أولين. Kata dia, pendapat ini, ada pendapat yang mukhtar ini, diambil daripada pendapat Syekh Taqiyuddin As-Subki lamma su'ila anhu, ketika mana dia ditanya sepatutnya bahawa seseorang itu dia berisytighal dengan kitab wa sunnah, dia menyibukkan diri dia dengan kitab wa sunnah wal fiqh. Sebab itu seseorang yang mempelajari ilmu ini, dia mesti menyelesaikan ilmu-ilmu fardu ain bagi dia, kerana ilmu ini fardu kifayah. Tak dapat tidak, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Bila mana seseorang itu dia sudah rasikh di dalam zihin dia, maknanya sudah kukuh di dalam zihin dia,
di dalam akal dia mentakzimkan syariah, dan dia bertemu dengan seorang syekh yang elok akidah dia, maknanya ahli sunnah wal jamaah, maka ia adalah sebaik-baik ilmu wa anfa'iha fi kulli bahth, ya, maka itu adalah yang paling sebaik-baik ilmu dan yang paling manfaat pada setiap bahasan, ya. Wa kana hadzal qaul mukhtaran li jam'ihi bainal qaulaini al-awwalain. Mana dia al-qaulain al-awwalain? Ini yang pertama Ibnu Salah dan juga An-Nawawi, dan juga yang kedua Lil Ghazali, ya. Maka maka pendapat ini juga disebut dengan kaul yang mukhtar, ya. Baik, ya. Begitu mabadi asyarah yang dibentangkan oleh Tuan Guru Syekh Yasin Al-Fadani di dalam kitabnya Risalatun fil Mantiq, ya. Dan insyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita pada minggu hadapan, masuk pada bab al-ilmu hadith wa taqsimatuhu, ya. Di sini baru kita akan masuk tentang apakah itu ilmu, apakah itu maklum, tasawur, tasdik, ya, daruri, nazari, ya, dan sebagainya, ya. InsyaAllah lagi akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih doa.